كمثله شيء وهو بكل شيء عليم. بسم الله الخلاق العليم الذي ليس كمثله شيء وهو الفتاح العليم. بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير. بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو الحليم القدير. بسم الله العزيز الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو العزيز الكريم. بسم الله الغفور الرحيم الذي ليس كمثله شيء وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما ورزقنا فهما، اللهم يسر ولا تعسر ولا تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama kali kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah taufik dan hidayahnya, sama-sama kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, insya-Allah. Sebelum saya teruskan bicara saya pada malam ini, dan saya ucap terima kasih pada pengerusi Tuan Imam dan AJK Masjid Al-Ikhwan ini. Ini kali pertama saya sampai ke surau Al-Ikhwan ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, malam ini insya-Allah saya nak akan cerita 3 cerita mengandungi 3 kitab. Yang pertama kitab Bahrul Mazi yang dikarang oleh Syekh Idris Al-Marbawi, seorang ulama yang hebat berasal daripada Perak. Dia ibunya daripada Merbau dan ayahnya daripada Minangkabau. Itu tuan-tuan dikasihi Allah. Itu pengarang kitab Bahrul Mazi. Dan yang keduanya pembahasan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan baginda bila mana saat huru haraan berlaku kiamat, begitu hebatnya baginda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana berada di mahsyar nanti. Cerita itu disebut di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir yang ditulis, yang dikarang kitab tersebut oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Yang ketiga mengenai kitab Jami'ul Fawaid yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani. InsyaAllah kalau sempat, 3 cerita ini saya ambil rujukan 3 kitab tersebut. InsyaAllah kalau sempat saya akan cerita semuanya. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan berhenti mungkin isyak kita berhenti, insyaAllah takkan sampai ke 9, jangan bimbang hari ni, insyaAllah. Okey, baik. Tuan-tuan dikasihi Allah, apa-apa pun kita mesti kena jaga diri kita sendiri, ikutlah SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, oleh pihak pemerintah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok hari ini kes yang sangat tinggi juga. Kemarin kita tengok 300 lebih, 317 kes. Hari ini 293 tak silap, 96, 7. Gitu kes semakin naik, hampir dah nak mencecah 2000 tuan-tuan. Kes yang sangat membahayakan kita. Sebab itu kita masing-masing jaga. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat beribadat kepada Allah sehingga akhir hayat kita, tuan-tuan, insya-Allah. Mati ini semua orang akan mati, tetapi kalau boleh kita minta jauh daripada Allah dalam keadaan mati begitu, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita nanti, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah tuan-tuan, sebelum saya nak teruskan bicara ni, saya nak kenalkan dulu sedikit sebanyak, lebih kurang. Mudah-mudahan tuan boleh kenal. Nanti jumpa, nanti boleh kita tegur antara satu sama lain, insya-Allah. Nama saya diberi Muhammad Hafiz bin Hasan. Saya berasal daripada Kelantan. Dan saya sekarang duduk di Bangi dekat dengan UKM. Saya belajar, yang pertama saya belajar bermula umur 10 tahun saya menghafal Al-Quran. Ketika mana umur 10 tahun saya khatam Quran ketika umur 12 tahun ketika itu.
Masa tu kami belajar di Thailand. Belajar di Thailand selama 10 tahun, habis orang belajar menghafal Al-Quran, kemudian terus dengan pengajian kitab di sana. Lebih kurang dalam 10 tahun, kemudian berhijrah ke Kelantan, balik ke Kelantan, belajar di pusat pengajian pondok Moden Kandis Kelantan selama 5-6 tahun, kemudian habis kat situ, berhijrah kembali belajar di Mesir lebih kurang dalam 3-4 tahun. Kemudian balik daripada Mesir, terus pergi sambung ijazah di Indonesia, Jambi, selama 3 tahun di dalam law syariah undang-undang. Tuan-tuan, setelah itu balik daripada pengajian di Indonesia, balik masuk program Fellow Muda Dakwah dengan Yadim masa tu. 2016 Fellow Muda Dakwah Yadim, Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, selama 3-4 bulan. Kemudian setelah itu saya berkhidmat sebagai menjadi pengetua tahfiz di satu madrasah Pulau Meranti Puchong, satu mahat tahfiz, jadi mudir. Setelah jadi mudir selama 2 tahun lebih, kemudian saya serah balik mahat tahfiz itu pada punya tuan. Kemudian hari ini kami dalam usaha untuk proses sendiri, untuk proses di Bangi, dan kita dah dapat kelulusan daripada pihak Jabatan Agama Selangor. InsyaAllah sekarang ini kami sedang mengumpul dana untuk nak bangunkan bangunan tahfiz itu di Bangi. InsyaAllah tuan-tuan, doakan mudah-mudahan Allah memudahkan nanti, insyaAllah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam ayat Al-Quran yang saya baca tadi. Yang pertama kata Allah, aku akan uji di kalangan hamba-Ku dengan sesuatu perkara, kata Allah. Yang pertama, aku akan uji dengan ketakutan. Di hari ini kita diuji oleh COVID-19, tuan-tuan. Di London, negara kita, bukan negara kita, bahkan seluruh negara di dunia ini, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, bila mana Allah uji kita dengan ketakutan, setelah itu Allah uji kita dengan kelaparan. Setelah Allah uji kita dengan kelaparan, maka selepas itu Allah uji kita dengan kekurangan harta. Selepas diuji oleh Allah beberapa perkara tadi, maka kata Allah, sesiapa yang boleh sabar dengan ujian aku itu, maka kata Allah akhirnya, wa basyiris sabirin, berita gembira bagi mereka-mereka yang bersabar dengan ujian yang diberi oleh aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW sebut di dalam satu hadis Sahih Tirmizi, mengatakan Allah akan uji di kalangan umatku tak sama seperti mana Allah uji umat-umat terdahulu. Tuan-tuan dikasihi Allah, kita tengok Nabi Ayub AS diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita ini disebut dalam Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibn Katsir. Nabi Ayub AS seorang Nabi yang sangat kaya raya. Nabi Ayub ni sangat kaya dia, dengan hartanya, macam berbagai-bagai bentuk kekayaan dia ada. Tapi akhirnya tuan-tuan dikasihi Allah, bila mana diuji oleh Allah, semua hartanya hilang begitu saja, tuan-tuan. Ada 3 riwayat mengenai cerita Nabi Ayub. Yang pertama menceritakan, riwayat yang pertama mengatakan Nabi Ayub sakit selama 3 tahun. Riwayat yang kedua mengatakan Nabi Ayub sakit diuji oleh Allah selama 7 tahun. Ada riwayat yang ketiga yang diriwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang diceritakan bagi yang Nabi bersabda, Anas bagi tahu kepada kita, dia kata Nabi Ayub alaihissalam sakit selama 18 tahun, tuan-tuan, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana Nabi Ayub diuji oleh Allah selama 18 tahun, ketika itu, tuan-tuan, anaknya lari, tanaman-tanamannya habis mati, tuan-tuan. Sampai ketika itu masyarakat tak boleh nak terima Nabi Ayub dalam keadaan saat mana Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika diuji oleh Allah, sampai masyarakat tak sanggup nak bau apa yang ada dialami oleh Nabi Ayub ketika itu. Hingganya mereka buang Nabi Ayub, halau Nabi Ayub jauh daripada masyarakat ketika itu. Di saat mana Nabi Ayub dihalau, dibuang oleh masyarakat, tuan-tuan, tetapi seorang isteri yang salihah ini, tuan-tuan, sentiasa berada di depan suaminya walau keadaan bagaimanapun si suaminya dihina oleh masyarakat ketika itu, tuan-tuan. Nabi Ayub AS dibuang capak jauh daripada manusia, tapi isterinya sentiasa berada berdamping dengan si suaminya. Begitulah Allah uji Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi diuji, dimaki, dihina oleh kafir Quraisy, maka di belakang Nabi adalah orang yang mendukung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Siti Kharijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, tuan-tuan. Betapa hebatnya
ujian yang Allah beri para nabi-nabi terdahulu. Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Nabi Ayub dihina, dimaki oleh masyarakat ketika itu, isteri yang tercinta sentiasa berada dengan si suaminya ketika itu. Lalu tuan-tuan, satu ketika isteri berkata kepada Nabi Ayub, "Wahai suamiku, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah? Allah tidak akan tolak doa kamu, seorang nabi, kamu seorang rasul," kata isteri dia. Ketika itu Nabi Ayub tanya balik kepada isteri, "Wahai isteriku, berapa lama kita sihat?" Dia tanya. Ketika itu isteri menjawab, "Wahai suamiku, Allah beri kesihatan kepada kita lama," dia kata. Terlalu lama. Lalu Nabi Ayub berkata kepada isterinya, "Wahai isteriku, oleh kerana itulah aku malu untuk berdoa kepada Allah. Kerana kesihatan yang Allah beri kepada kita terlalu lama. Kerana kita diuji sedikit masa sahaja, maka kita tak sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan." Begitulah kehebatan baginda Nabi Ayub AS. Satu ketika penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub AS nak menyerap ke dalam hati, tuan-tuan. Sebab penyakit Nabi Ayub luar dan dalam habis. Akhirnya penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub dan menyerap ke dalam hati tadi, maka ketika itu Nabi Ayub angkat tangan, "Ya Allah, sekiranya penyakit ini meliputi hatiku, ya Allah, maka aku akan lupa kepadamu, ya Allah. Aku akan hilang ingatanku kepadamu, ya Allah." Itu kata Nabi Ayub AS. Akhirnya tuan-tuan, doa Nabi Ayub diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah satu suara, "Wahai Ayub, rejamlah tanah yang ada di depan kamu itu." Maka berjamlah Nabi Ayub, keluarlah air memancar daripada bumi tadi. Maka mandilah Nabi Ayub, buat minum air tadi. Maka hilang 100% penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub AS, tuan-tuan. Bila mana disembuh oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kata kepada Nabi Ayub, "Wahai Ayub, aku akan beri harta kepada kamu lebih daripada sebelum ini yang kamu miliki, wahai Ayub." Setelah itu Allah kurniakan berbagai-bagai bentuk harta setelah mana diuji oleh Allah, tuan-tuan. Nabi Ayub ini ada mempunyai dua ladang. Ladang yang pertama, Allah turunkan hujan daripada emas, penuh dalam ladang Nabi Ayub AS. Maka hujan yang kedua diturunkan, ladang yang kedua itu diturunkan daripada hujan perak, tuan-tuan. Penuh dalam dua-dua ladang tadi. Kemudian tuan-tuan dikasihi Allah, bila mana seorang isteri yang sentiasa duduk di belakang si suaminya dalam keadaan dihina sekalipun, tetapi si isteri yang sabar dengan diuji oleh Allah, dengan sabar dengan ujian yang Allah beri kepada mereka, hidup berdua saja. Akhirnya tuan-tuan yang dikasihi Allah, Allah beri kurniaan, kehebatan kepada isteri Nabi Ayub, bagi muda kembali isterinya seperti mana dia berkahwin dulu, tuan-tuan. Setelah itu Allah anugerahkan isteri anak kepada Nabi Ayub AS 26 orang setelah disembuh oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Beginilah hebat baginda Nabi Ayub AS bila mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita melihat ujian yang Allah beri kepada Nabi Syuaib AS. Mereka lari daripada dakwah Nabi Syuaib. Mereka tak nak ikut dakwah Nabi Syuaib. Mereka lari berada di bawah sepohon kayu. Mereka rasa selesa. Tiba-tiba mereka rasa panas badan ketika itu. Mereka rasa tidak selesa duduk di bawah pohon kayu tadi. Kenapa? Disebabkan mereka lari daripada dakwah Nabi Syuaib ketika itu. Bala Allah sedang turun kepada mereka. Mereka tak tahan, mereka tengok di sebelah kiri mereka tengok ada awanan yang teduh di sana. Mereka berlari-lari duduk di bawah awanan tadi. Mereka duduk kat situ, mereka rasa selesa, rasa seronok kat situ. Mulalah mereka panggil anak cucu mereka, kaum kerabat mereka yang derhaka kepada Nabi Syuaib ketika itu, berkumpul di bawah awanan tadi. Cuma tempat itu satu saja yang selesa. Yang lain semua diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mereka berkumpul, tuan-tuan, berkumpul mereka di bawah awanan tadi, maka ketika itu Allah turunkan hujan daripada langit, hujan api, tuan-tuan. Habis mati di saat itu, tuan-tuan, bala yang Allah turun kepada mereka. Serta-merta Allah tunjuk di hadapan mereka, tuan-tuan. Tuan-tuan dikasihi Allah, betapa hebatnya Allah uji Nabi-Nabi terdahulu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Kita banyak berdoa kepada Allah supaya Allah angkat bala ini yang ada di negara kita, bahkan negara seluruh negara umat Islam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, nak mencipta baginda Nabi Adam alaihissalam, nak mencipta makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi Allah ini, Allah terlebih dahulu Allah bagi tahu kepada bumi, tuan-tuan.
Lalu kata Allah kepada bumi, wahai bumi, aku akan ciptakan satu makhluk yang akan ada di atas kamu nanti, wahai bumi. Ketika itu tuan-tuan, disebut dalam kitab Bahrul Mazi, di dalam jilid yang ke-11 muka surat 23. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab tersebut. Dia kata, bumi kata kepada Allah, ya Allah, sekiranya kamu nak jadikan makhluk yang ada di atas aku ini akhirnya nak masuk neraka-Mu, jangan kamu ciptakan, ya Allah. Tengok tuan-tuan, bumi tak sanggup nak melihat manusia yang derhaka kepada Allah berada di atas muka bumi ini, tuan-tuan. Bila mana Allah mendengar apa yang dikata oleh bumi tadi, lalu Allah kata, wahai bumi, aku akan ciptakan di atas kamu, ada di kalangan hamba-Ku yang derhaka kepadaku, ada di kalangan hamba-Ku yang derhaka kepadaku, kata Allah. Ada di kalangan hamba-Ku yang derhaka kepadaku, aku akan masukkan dia ke dalam neraka-Ku, kata Allah. Mereka yang taat kepadaku, kata Allah, aku akan masukkan dia ke dalam syurga-Ku, kata Allah. Itulah jawapan yang Allah beri kepada bumi tadi. Ketika itu tuan-tuan yang dikasihi Allah, lalu bumi terdiam. Terdiam apa yang diberi jawapan daripada Allah. Maka ketika itu Allah perintah Jibril alaihissalam untuk turun ke bumi mengambil tanah nak menciptakan baginda Nabi Adam alaihissalam. Turunlah Jibril, lalu disambut oleh Jibril. Ahlan wa sahlan, ya marhaban bikum ya Jibril. Aku tahu kamu datang ini dengan utusan Allah. Wahai Jibril, sekiranya kamu nak ambil tanah, akhirnya nak jadikan manusia yang derhaka masuk neraka Allah, baliklah kamu menghadap Allah. Bumi tak benarkan Jibril mengambil tanah daripada atasnya untuk nak menciptakan makhluk yang akan ada di atas muka bumi yang derhaka pada Allah, tuan-tuan. Bumi tak sanggup, tak nak tengok manusia yang derhaka duduk di atas bumi ini. Bila Jibril alaihissalam, tuan-tuan, makhluk Allah yang sangat besar, dia sentiasa berada dengan Rasulullah. Dalam keadaan suasana Rasulullah senang, dalam suasana Rasulullah susah, dia sentiasa berada dengan Rasulullah. Jibril alaihissalam, tuan-tuan, besar tak besar dia, disebut dalam kitab Jami'ul Fawaid yang ditulis dalam kitab Syekh Daud Al-Fatani. Nabi SAW berjalan menuju ke Gua Hira. Nabi tengok satu benda jatuh daripada langit menutupi seluruh bumi dan langit. Nabi terkejut, lalu Nabi pengsan ketika itu, tuan-tuan. Itu adalah Jibril alaihissalam turun dalam keadaan rupa asal dia. Sebab ketika itu, sebab tu Nabi tak pernah tengok, tiba-tiba Nabi terkejut, pengsan baginda Nabi SAW. Akhirnya bangun, apabila Jibril melihat Rasulullah pengsan, dia pun ubah muka dia seperti mana dia sentiasa berjumpa dengan Rasulullah sebelum ini. Dia dekat dengan Rasulullah, peluk baginda Nabi SAW, rapat dengan dada dia, sedar baginda Nabi SAW. Dia kata apa? Wahai Muhammad, jangan kamu takut, wahai Muhammad. Itulah wajah aku yang asli, wahai Muhammad. Tuan-tuan dikasihi Allah, betapa besarnya makhluk Allah yang bernama Jibril ini, tuan-tuan. Lalu Jibril kata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kamu tak tengok lagi malaikat Israfil, wahai Muhammad. Kalau kamu tengok malaikat Israfil, kaki dia duduk 7 petala bumi dan kepala dia duduk di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan arasy Allah duduk di atas bahu dia, tuan-tuan. Itu cerita disebut dalam kitab Jami'ul Fawaid yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani. Bila mana Nabi terkejut, Nabi sedar bangun. Rasulullah bangun bersama Jibril. Rasulullah baru tengok begitu hebat wajah Jibril yang asli, tuan-tuan. Satu ketika Nabi SAW, tuan-tuan, seorang Nabi yang sangat hebat, seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup-cukup hebat, seorang kekasih Allah, seorang Nabi Allah. Nabi SAW, kita dah nak menyambut ke hari Maulid Rasul ni, tak lama lagi. Kita jangan saja datang Maulid Rasul, kita ingat pada Rasulullah. Ingat pada Rasulullah, tak kira bulan, tak kira masa, tak kira saat, sentiasa kita ingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja datang bulan Maulid Rasul kita baca berzanji ingat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 3 bulan boleh bangun berdiri, tuan-tuan. Di dalam kitab berzanji sebut, kalau kita faham apa yang dibaca oleh ulama-ulama kita dalam kitab tersebut, kita rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita akan dengar abtadiul imla bismidzatil aliyah. Dia katakan apabila datang Maulid kita akan baca rawi, tuan-tuan. Nak menceritakan tentang kisah kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihissalam bila mendengar perkataan bumi tadi, dia balik menghadap Allah tanpa mengambil sedikit tanah, tuan-tuan. Bila mana balik, lalu Allah perintah malaikat yang kedua.
Datanglah malaikat kedua untuk nak mengambil tanah. Dikata oleh bumi kepada malaikat Mikail tadi. Dia kata apa? Wahai Mikail, sekiranya kamu nak ambil tanah di atas aku ini, nak jadikan makhluk akhir ni masuk neraka Allah, balik kamu. Dihalau tuan-tuan. Dua malaikat dihalau oleh bumi tadi. Maka baliklah Mikail. Datanglah malaikat yang ketiga tuan-tuan. Malaikat yang ketiga datang, yakni malaikat Israel. Malaikat Israel ini malaikat yang mengambil nyawa manusia tuan-tuan. Malaikat Israel tuan-tuan, badan dia berbulu-bulu tuan-tuan. Disebut dalam kitab yang Syekh Daud tulis tuan-tuan. Tubuh dia berbulu-bulu. Bulu dia dibuat daripada bulu za'faran. Itu tubuh yang ada pada Israel alaihissalam. Dan setiap bulu yang ada di tubuh Israel tadi ada mempunyai mata-mata makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka hilang mata di bulu Israel ketika itu, maka hilanglah nyawa manusia di muka bumi itu tuan-tuan. Satu ketika Israel tanya Allah, ya Allah, bagaimana aku nak tahu hamba-Mu bila mana sampai ajalnya ya Allah? Lalu Allah kata kepada Israel, wahai Israel, aku akan beri petanda kepada kamu sebelum kamu pergi bertemu dengan hamba-Ku itu, wahai Israel. Tuan-tuan dikasihi Allah, di mana kita berada, di situlah dia berada tuan-tuan. Di saat mana kita buat kerja sama dalam keadaan baik ataupun tidak, di situ juga dia ada tuan-tuan. Kematian tidak kenal usia tuan-tuan. Kematian tidak kenal pangkat dan harta tuan-tuan. Kematian ini sentiasa datang dan akan menunggu kita bila-bila masa tuan-tuan. Sebab itu ibarat yang Allah bagi kepada kita untuk kita berfikir seperti mana kita tengok buah kelapa. Tengok yang muda pun jatuh, yang tua pun jatuh tuan-tuan. Itulah ibaratnya tuan-tuan. Jangan kita rasa kita muda, kita ni lambat lagi, tidak. Kematian tidak kenal usia tuan-tuan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah bila mana kita balik bertemu dengan Allah nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dikasihi Allah, bila mana Israel datang ke bumi tuan-tuan, disambut oleh bumi, lalu dia kata kepada Israel, wahai Israel, kalau kamu nak ambil tanah di atas aku ini, nak jadi makhluk akhir masuk neraka Allah, balik. Dihalau tiga-tiga malaikat tadi tuan-tuan. Tapi Israel alaihissalam tuan-tuan tidak balik tuan-tuan. Israel kata kepada bumi, wahai bumi, sekiranya aku balik tanpa mengambil apa yang disuruh oleh Allah, maka aku akan tergolong di kalangan hamba yang derhaka. Tengok Israel jawab kepada bumi tuan-tuan. Lalu Israel mula mengambil tanah daripada baratnya, daripada selatannya, daripada utaranya, daripada tengahnya, daripada timurnya. 5 penjuru bumi diambil oleh Israel, bawa balik menghadap Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Ketika mana dia ambil tanah putihnya, tanah hitamnya, tanah warna kelabunya, berbagai bentuk tanah, berbagai-bagai rupa tanah. Tanah keras dia ambil, tanah halus dan kasar, semua dia ambil tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan dikasihi Allah, kulit yang kita anak cucu Nabi Adam AS di hari ini, kulit berbagai-bagai bentuk warna kulit tuan-tuan. Sebab itu terjadi kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai-bagai bentuk warna kulit. Sebab itu kulit ahli syurga dengan kulit ahli dunia tak sama tuan-tuan. Kulit ahli dunia putih kemerahan. Adapun kulit ahli syurga putih kekuningan tuan-tuan. Itu bezanya kulit manusia dengan kulit di dunia dan kulit manusia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana kulit manusia di muka bumi ini putih kemerahan kerana dia makan menghasilkan darah. Tetapi ahli syurga bila mana dia makan menghasilkan peluh sahaja tuan-tuan. Itu istimewanya Allah beri kepada ahli syurga tuan-tuan. Begitulah kulit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ni seorang ulama yang hebat, mata tak nampak tapi Allah buka basirah bila mana dia cinta kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW, kulit Nabi putih kemerahan. Itu kulit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi ini tuan-tuan, Abu Isa As-Sawrah Tirmizi ini, dia mata buta tapi dia tulis hadis baginda Nabi SAW dalam kitab Syama'ilun Nabi 56 bab, mencerita mengenai baginda Rasulullah sampai ke akhir tuan-tuan. Ada setengah riwayat mengatakan dia tak sampai tahap mujtahid, dan dia juga adalah di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i. Ada ulama dia adalah seorang al-hafiz. Al-hafiz ini nak gelar seorang al-hafiz, dia mesti menghafal hadis 300,000 hadis ke atas. Imam Tirmizi menghafal hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 300,000 hadis tuan-tuan. Dalam keadaan mata tak nampak tapi Allah buka hatinya tuan-tuan. Itu ulama yang hebat tuan-tuan. Bila mana Israel ambil tanah tadi, baliklah menghadap Allah. Dia kata apa? Ya Allah, nak buat apa tanah ini ya Allah? Kata Israel kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, wahai Israel, ulilah tanah tadi.
Ketika itu ni Israel mengatakan, Allah kata ulilah, maka Israel pun pergi. Ketika mana Israel menguli tanah tadi, dicampur dengan air masinnya, air tawarnya, air busuknya, air hanyir, berbagai bentuk air dicampur ketika mana dia uli tanah tadi. Bila mana dia uli tanah tadi tuan-tuan, maka jadilah seketul tanah liat. Setelah itu dia tanya, ya Allah, nak buat apa lagi ya Allah dengan tanah liat ini? Lalu Allah mengatakan kepada Israel, wahai Israel, pergilah kamu ke dalam syurgaku, mengambil tanah liat yang telah kuciptakan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, betapa mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila mana Israel pergi ambil tanah liat yang telah dijadikan oleh Allah, maka dicampur, diuli kali kedua, dicampurkan dengan tanah liat Nabi Adam AS. Cerita ini disebut dalam kitab ini tuan-tuan, kitab Bahrul Mazi, jilid yang ke-11, muka surat 23. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab tersebut. Kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa tuan-tuan. Satu ketika disebut dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Allah menyuruh 4 malaikat pergi ke dalam syurga, mengambil pakaian yang paling mahal yang ada dalam syurga, mengambil mahkota yang paling mahal yang ada dalam syurga, mengambil borak kenderaan yang paling laju di dalam syurga. Pergilah malaikat tadi, ambil apa yang disuruh oleh Allah, balik bertemu dengan Allah. Dia tanya, ya Allah, untuk siapakah pakaian ini ya Allah? Lalu Allah perintah, wahai malaikat-malaikatku, pergilah kamu ke dunia, carilah makam kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian pakaikan kepadanya. Tengok tuan-tuan, Allah suruh para malaikat bawa pakaian dalam syurga untuk pakaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana mereka mendengar utusan daripada Allah, mereka pergi sampai di pertengahan langit, mereka berhenti tuan-tuan. Berhenti para malaikat tadi. Bila mana berhenti tuan-tuan, mereka tanya, wahai malaikat-malaikat, di manakah makam Muhammad? Dia tanya. Ketika di saat mana malaikat yang lain tanya di manakah makam Muhammad, ketika itu bumi bergoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya tuan-tuan. Bumi bergoncang, maka pecahlah kubur yang pertama yang dipecahkan oleh Allah, yakni kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pecah kubur baginda, maka bangkit Rasulullah. Nabi sapu pasir di atas kepala dia. Sapu pasir di atas kepala dia tuan-tuan. Maka Nabi tengok sebelah kanan, tidak ada manusia. Tengok sebelah kiri, tidak ada manusia. Tengok di hadapan Rasulullah ada Jibril alaihissalam. Lalu Nabi tanya, ya Jibril, hari ini hari apa ya Jibril? Kata Jibril kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, hari ini adalah hari syafaat kamu untuk umatmu wahai Muhammad. Lalu Nabi tanya, aina ummati ya Jibril? Di mana umatku sekarang Jibril? Lalu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, umat kamu belum dibangkitkan lagi. Kamu adalah orang yang pertama dibangkitkan oleh Allah, kata Jibril alaihissalam. Bila mana diberi jawapan daripada Jibril kepada Rasulullah tadi, maka dia pun tengok sebelah kanan, dia tanya, mana Abu Bakar wahai Jibril? Mana Umar? Ketika itu Nabi tanya di mana dua sahabat tadi. Lalu Jibril menyeru, wahai roh yang baik, datanglah kepada jasad yang baik. Maka datanglah jasad Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, masuk di dalam kedua sahabat Nabi. Bangkitlah dua manusia yang kedua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila mana saat nak menghimpunkan mereka di mahsyar Allah nanti tuan-tuan. Bila mana mereka bangkit, mereka dipakaikan pakaian yang mana dipakai seperti mana dipakaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bangkit, Nabi sahabat dengan Sayyidina Umar dan Abu Bakar tadi, bangkit dua orang sahabat, pakai pakaian yang diberi oleh para malaikat tadi. Maka berjalanlah mereka, Nabi dengan para sahabat tadi berjalan di atas bumi yang putih, bumi mahsyar ketika itu. Ulama mengatakan bumi mahsyar ini kalau kita baling guli di atasnya, dia tidak akan berhenti bergolek tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, tidak berhenti bergolek, bermakna tidak ada apa-apa yang halangan untuk dia nak berhenti tuan-tuan. Begitulah bumi mahsyar akan dikumpulkan manusia tuan-tuan. Bila mana berjalanlah para nabi dengan para malaikat, maka ketika itu Allah perintah Israfil untuk meniup sekekala tuan-tuan. Lalu Allah kata, wahai Israfil, tiuplah sekekala saat aku nak bangkitkan hambaku yang belum dibangkitkan lagi. Maka ketika mana Israfil mendengar perintahan daripada Allah, dia tiup sekekala tadi, mana bergeraklah bumi, bergoncang bumi dengan sedahsyatnya, maka pecahlah semua bumi, pecahlah semua kubur. Dan dia menyeru, wahai makhluk-makhluk yang ada di perut bumi, bangkitlah kamu menghadap Allah Azza wa Jalla. Wahai makhluk-makhluk yang ada di daratan, bangkitlah kamu. Wahai makhluk yang ada di lautan, bangkitlah kamu. Ketika itu Allah menyeru, wahai ruh, datanglah kepada jasad kamu masing-masing. Tuan-tuan dikasihi Allah,
Betapa hebatnya malaikat Israfil ini. Tiup sekekala hancur dunia, tuan-tuan. Malaikat Israfil tak besar tuan-tuan. Kuat tak kuat dia pernah minta kepada Allah. Dia pernah minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, kata Ibn Abbas, Israfil minta, ya Allah, berilah kekuatan kepadaku, ya Allah. 7 kekuatan yang ada 7 petala bumi dan 7 petala langit, dan kekuatan yang ada pada manusia, yang ada pada jin, beri padaku semua, ya Allah. Minta Jibril, minta Israfil kepada Allah. Ketika itu Allah makbul doa Israfil. Maka semua kekuatan Allah himpunkan kepada Israfil alaihissalam, tuan-tuan. Sebab itu Allah jadikan dia salah satu malaikat yang akan meniup sekekala bila mana saat nak berlaku kiamat. Malaikat ini, tuan-tuan. Besar tak besar malaikat Israfil, tuan-tuan? Malaikat Jibril pun dah besar, tuan-tuan. Malaikat Jibril ini mempunyai 1000 sayap. Jibril alaihissalam mempunyai 1000 sayap. 600 sayap daripada kepala sampai ke hujung kaki dia, dan 400 sayap kiri dan kanan dia. Itu disebut oleh Syekh Al-Fatani. Bila mana Jibril alaihissalam berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi, maka datanglah satu malaikat turun daripada bumi berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, Assalamualaikum ya Muhammad. Dia bagi salam kepada Rasulullah. Kamu manusia yang sangat beruntung, wahai Muhammad. Kamu lagi Nabi Allah, kamu lagi Rasul Allah, kamu adalah kekasih Allah. Ketika mana dia ucapan selamat memuliakan baginda, malaikat tadi terus naik. Ketika Nabi tengok dia naik tadi, malaikat tadi naik, kaki dia sebelah kanan duduk di langit yang pertama, kaki yang kedua duduk langit yang kedua tadi, tuan-tuan. Malaikat tadi. Ketika mana Nabi tengok tadi, Nabi ketar kaki tangan takut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, jangan kamu takut, wahai Muhammad. Aku berada denganmu, wahai Muhammad. Kalau kamu nak tahu siapakah malaikat itu, wahai Muhammad, kata Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sejak dia diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, dia tak pernah turun ke muka bumi ini, wahai Muhammad. Ketika itu, tuan-tuan, inilah hari yang pertama dia turun ke bumi kerana nak memuliakan kamu, wahai Muhammad. Yang kedua, nak menyatakan kepada kamu, nak beritahu kepada kamu, ialah saat kiamat sudah hampir dengan umat-umatmu akan datang, wahai Muhammad. Tengok, tuan-tuan, malaikat dah bagi tahu turun awal-awal kepada Rasulullah, nak bagi tahu kiamat sudah dekat dengan umat akhir zaman, tuan-tuan. Maka kata Jibril alaihissalam, kalau kamu nak tahu itulah malaikat Israfil, wahai Muhammad. Itulah malaikat Israfil. Malaikat Jibril alaihissalam mempunyai 1000 sayap tadi, terbang 3000 tahun antara bibir mulut ke hidung Israfil, tak sampai ke sudah, tuan-tuan. Israfil 3000 tahun terbang, Jibril antara bibir mulut dengan hidung Israfil tak sampai ke akhirnya, tuan-tuan. Akhirnya turun begitu saja. Besarnya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Israfil, yang akan meniup sekekala nanti, tuan-tuan. Itu hebatnya, tuan-tuan, dikasihi Allah. Itu makhluk yang Allah jadikan untuk meniup sekekala nanti, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala, bila mana Israel tadi dah diuli jadikan bentuk, Allah perintah jadikan lembaga Nabi Adam alaihissalam, jadikan bentuk Nabi Adam. Maka ketika itu dah jadikan bentuk, maka Allah suruh Israel bawa ambil bentuk lembaga tadi, pergi letak di hadapan pintu syurga selama 40 tahun sebelum Allah nak tiup roh masuk di dalam lembaga tadi. Bila mana duduk kat situ, Allah perintah para malaikat datang para malaikat, tengok memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hebat ya Allah, subhanallah, hebat ciptaanmu ini ya Allah. Maka semua para malaikat dah tengok, maka Allah panggil Iblis. Datanglah Iblis. Iblis datang, dia tengok iling kepala. Dia kata, heran aku kenapa benda macam ni pun Allah nak jadikan juga. Dia pun masuk. Iblis masuk daripada kepala, dia masuk. Semua dia tengok setiap sendi lubang-lubang yang ada dalam keraka Nabi Adam tadi. Dia tengok semua. Dia pun iling kepala. Heran aku. Dia turun keluar melalui kaki. Dia keluar melalui kaki, dia tengok, dia masuk balik. Dia masuk keluar melalui kepala. Tuan-tuan, begitulah keadaan dia main, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, dalam keadaan Nabi Adam belum ditiup roh pun dia rukun ajar dengan baginda Nabi Adam alaihissalam, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya, tuan, sebelum Allah nak tiup roh masuk ke dalam Nabi Adam alaihissalam, Allah perintah, wahai roh, datanglah kepada jasad Adam, masuklah kamu. Datang roh kepada jasad tadi, turun roh di hadapan jasad Nabi Adam. Maka roh kata, ya Allah, bagaimana aku nak masuk dalam lubang yang sempit ini, ya Allah, kata roh. Kata Allah, wahai roh, masuklah kamu dalam keadaan terpaksa, keluar nanti dalam keadaan terpaksa. Tuan-tuan dikasihi Allah, roh yang ada dalam badan kita duduk terpaksa, tuan-tuan, bukan duduk sesuka hati dia, tidak.
Sebab itu tuan-tuan, orang beriman kepada Allah, bila mana saat berada di atas keranda, dia kata, wahai orang mengusungkan aku, percepatkan aku pergi ke kubur kerana aku rindu untuk bertemu dengan Allah. Mereka yang rindu untuk bertemu dengan Allah, Allah rindu untuk bertemu dengan mereka. Mereka yang benci nak bertemu dengan Allah, Allah juga benci untuk bertemu dengan mereka tuan-tuan. Disampai di kubur, mereka disambut oleh kubur dengan keadaan mulianya. Bila mana orang kafir ini, orang yang derhaka kepada Allah, berada di atas keranda, dia kata apa? Wahai orang yang celaka, ke mana kamu bawa aku pergi ni? Apabila naik di atas keranda pergi sampai ke kubur, kubur kata, wahai orang celaka, engkaulah yang paling aku benci ketika mana engkau duduk di atas aku dulu. Masuk dalam kubur tuan-tuan, di situ mula nampak azab Allah, di situ mula nampak ular yang sedang berjalan, di situ nampaklah rantai-rantai yang berada dalam neraka ya tuan-tuan. Allah kata dalam Quran tuan-tuan, akhir cerita tuan-tuan, kata Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, aku dah tengok dengan mataku ya Allah, aku dah dengar dengan telingaku ya Allah. Dia dah nampak tuan-tuan, rantai yang sedang berjalan di atas dia tuan-tuan, ular-ular yang sedang berjalan di hadapannya tuan-tuan. Farji'na na'mal salihan, ya Allah, hantarlah aku balik ya Allah, hantar aku nak buat amal yang soleh. Kata Ibn Abbas dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan, sekiranya Allah hantar mereka balik, mereka akan derhaka lebih daripada mereka hidup lagi dulu tuan-tuan. Tuan-tuan dikasihi Allah, sebab apa mereka minta nak balik? Inna muqinun, sesungguhnya aku yakin ya Allah. Aku dah nampak di situ tuan-tuan. Yakin di situ tidak ada makna tuan-tuan. Kita nak buat apa-apa, buatlah di dunia ini tuan-tuan. Nak buat kebajikan, buatlah dia ketika mana kita hidup, ketika mana kita masih segar tuan-tuan. Jangan sampai kita nak buat kebaikan bila sampai masa idza balaghatil hulqum, sampai ni nyawa kita kat sini, di situ tidak ada masa untuk nak buat kebaikannya tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan. Sebab itu kehebatan bagaimanapun yang kita miliki dunia ini tidak ada makna bagi kita tuan-tuan. Tidak ada makna di sisi Allah. Sebab itu sehebat manapun rumah yang kita miliki pada hari ini, akhirnya tanah kubur yang kita akan tinggal nanti. Sehebat mana kenderaan yang kita naiki hari ini, keranda yang kita akan pergi tuan-tuan, kita akan naik. Sehebat mana pakaian yang kita miliki pada hari ini, akhirnya kain putih yang kita akan pakai tuan-tuan. Di manakah hebat kita tuan-tuan? Bila mana kita dilahirkan oleh Allah, kita disambut oleh manusia. Bila mana kita dimati oleh Allah, kita diurus oleh manusia. Tidak ada kehebatan kita sebagai manusia tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Akhirnya tuan-tuan, tingginya Nabi Adam alaihissalam 60 hasta tingginya Nabi Adam alaihissalam tuan-tuan. Insya-Allah tuan-tuan. Itu oleh kerana masa isyak sudah sampai, kita tak boleh panjang dalam keadaan sekarang. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tuan-tuan, kesimpulan yang kita dapat, yang pertama, banyakkan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jadilah manusia yang sentiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan balik kita bertemu Allah nanti dalam keadaan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sebelum saya berhenti tuan-tuan, yang saya cerita daripada awal hingga ke akhir, yang baik itu datang daripada Allah. Saya mohon maaf banyak-banyak terkasar bahasa, terlalu laju oleh kerana nak kejar masa tuan-tuan. Itu banyak cerita lagi. Saya tak baca satu demi satu dalam kitab tuan-tuan. Ni kitab ada depan saya bawa ni. Kalau saya baca satu demi satu, pukul 10 tak habis tuan-tuan, cerita Nabi Adam AS. Ni saya ambil poin-poin saja. Tu saya ambil 3 kitab yang saya cerita tadi. Kitab Bahrul Mazi, kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, kitab Jami'ul Fawaid. 3 kitab ni saya ambil sebagai poin-poin saya masukkan dalam cerita ni tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, ada masa, ada ketika yang dia beri izin oleh Allah, kita bertemu lain ketika nanti insyaAllah. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan hakikat semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kesilapan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami ya Allah. Jangan kamu pandang kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dan umat Nabi Muhammad daripada azab-Mu ya Allah. Kerana kami tahu ya Allah, azab-Mu pedih ya Allah. Tidak ada manusia yang sanggup untuk berada dalam neraka-Mu ya Allah.
sehingga nabi-nabi pun tak sanggup ya Allah. Ya Allah, apatah lagi kami yang hamba yang banyak berdosa ya Allah. Dengan keberkatan nabi kami ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga-Mu dengan nabi-nabi kami nanti ya Allah. Ya Allah, itu kami sekiranya ada di kalangan kami ini ya Allah, dalam kehidupan kesusahan ya Allah, kamu angkatlah kesusahan yang ada pada mereka ya Allah. Ya Allah, itu kami sekiranya ada di kalangan mereka yang sakit ya Allah, kamu sembuhlah penyakit mereka seperti mana kamu sembuh penyakit Nabi Ayub AS ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, kami sekiranya ada di kalangan mereka yang anak-anak derhaka pada ibu dan ayahnya ya Allah, kamu jadikan anak-anak mereka anak salih dan salihah ya Allah. Kamu jadikan anak cucu mereka seorang hafiz dan hafizah nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kami terima doa kami ya Allah dengan keberkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.